Terima kasih Dr. Asri yang benar bersemangat sekali. Saya ada gula-gula di sini. Ada kesian yang benar bersemangat. Ada apple, ada guava, ada berisa. What flavor do you want? No, pas-pas around. Jangan gaduh pasal itu. Don't worry, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi penjelasan Dr. Asri sangat-sangat jelas tadi. Dan kita akan kepada komen interogasi. I'm thinking of macam kita bertiga ni brothers lah. Saya ni paling tua sekali, Along orang Melayu Along kan, tua sekali kan. Yang tengah-tengah Dr. Asri apa? Anga lah. Yang muda sekali Usu lah. Acuk. Okey, acuk. Ya. Jadi yang ke sana jiran kita tu itu budak-budak nakal. Dia tanya soal nakal tak lama lagi lah. Itu saya tak bagi gula-gula kat mereka. Ya, ada apa soalannya nakal yang perlu dipostkan dari segi. Kita ada ini mungkin CSC lah, Critical Academic Conversation, di mana tugas mereka interrogator ni ada budak-budak nakal ni ialah mencari kelemahan hujah Dr. Fadlan, kelemahan hujah Dr. Asri. So biasanya masalah ustaz atau bukan ustaz atau padri ke atau monk ke, kita bila lontarkan idea, kita bagi dalil, orang akan angguk aja. Ada dalil lah. Tengok dia profesor, angguk aja. Profesor tak boleh kacau. Doktor tak boleh kacau. Kita tak cuba check. Kita tak ada transparency istinbat tau. Transparency, orang kata transparency rasuah lah, ekonomi lah, harta lah. What is not transparency istinbat? Kita kena check betul ke dia punya logik dia, dalil dia fit tak, atau apa yang dia bawa itu. Ya, jadi kita nak wujudkan transparency berhujah ini bukan debat sangat. Ada pencadang, ada pembangkang. Selama-lama dia pencadang, selama-lama dia pembangkang, itu menghasilkan taksub. Ini kita kirakan conversation lah. Jadi menggeletar saya tengok mereka. Any question, any comment, any loopholes that you can see. Sabotage ya. Okay. Assalamualaikum. Apa yang anda nampak lah, kontras di antara dua doktor ni? Tak kontras. Tapi nak dapat pandangan semula daripada Ustaz Dr. Fadlan lah. Pasal nampak dia tadi macam mengharamkan demonstrasi secara total. Tapi minta clarification semula. Ayah. So jawab tak bagi mikrofon. Okey, apa soalan ni tadi? Okay. Saya mengulangi semula bahawa demonstrasi adalah haram, betul? Meminjam kata-kata sahabat kita lah. Okay. Baik, tapi kita kena faham kenapa diharamkan. Kenapa diharamkan? Ada dua benda yang perlu diasingkan sedikit. Pertama ialah dari sudut masyarakat Islam dengan masyarakat yang bukan Islam. Apa yang berlaku di tempat masyarakat bukan Islam tidak boleh dijadikan hujah kepada tempat yang bermasyarakat Islam ataupun negara Islam. Itu yang pertama. Jadi hujah-hujah yang dinyatakan ataupun yang menceritakan tentang bagaimana pemberontakan ataupun demonstrasi boleh mengubah, kita mengatakan itu mungkin kita tidak menceritakan tentang hasil, tapi kita menceritakan tentang proses. Selingan sikit. Okey, itu yang pertama lah kan. Dan yang kedua ialah dari sudut kenapakah demonstrasi itu haram. Okay, ada beberapa hujah yang boleh saya susun. Pertama ialah dari sudut dalil. Bahawa demonstrasi tidak berdalil. Bahkan dalil-dalil petunjuk Nabi SAW menunjukkan bagaimana demonstrasi itu tidak menepati masyarakat Islam yang telah pun mendapat garis panduan daripada Nabi SAW bagaimana untuk berurusan dengan pemerintah yang zalim.
wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, walaupun sekiranya mereka memukul belakangmu, mengambil hartamu dan sebagainya. Kemudian demonstrasi juga haram. Satu pandangan lagi yang tetap mengatakan haram ialah jika mendatangkan kemudaratan, okey, dan menyebabkan nyawa terancam. Okey, jika demonstrasi itu menyebabkan kemudaratan dan menyebabkan nyawa terancam. Masalahnya ialah kalau kita perhatikan sekarang ini, demonstrasi yang berlaku di mana sahaja, sama ada di negara yang bukan Islam, kemudian diimport ke dalam negara Islam, ataupun mungkin kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam yang awal juga, bagaimana demonstrasi yang dibuat ke atas Uthman bin Al-Affan radhiyallahu anhu yang asalnya adalah silmiyah kan, maknanya apa maksud dia? Aman. Okay, demonstrasi yang aman, tapi akhirnya menyebabkan siapa? Pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu arda. Jadi para ulama kita juga telah menjelaskan bahawa sesuatu khuruj kan, pemberontakan, dia tidak akan berlaku dengan begitu pantas. Ayo kita memberontak, semua bakat bangun, tak. Kan ada yang kata nak berontak, siapa nak lawannya, kenapa? Jadi huraian inilah yang merupakan proses sebelum demonstrasi ataupun semasa demonstrasi yang berkemungkinan besar boleh membawa kepada kerosakan, iaitu nyawa terancam, sama ada dipukul ataupun dibunuh. Tidak kira lah sama ada yang dibunuh itu adalah pemerintah ataupun rakyat yang dibunuh. Dan kalau rakyat itu adalah orang Islam, kalau kita kecilkan sedikit skopnya kepada orang Islam satu dibunuh, adakah lebih baik daripada kehilangan dunia keseluruhannya? Kita mengatakan tidak. Biar dunia ni semua hilang, kita jaga nyawa seorang Islam itu lebih utama. Okay? Dan apabila kita menyebutkan demonstrasi itu adalah haram, okay, semalam pun dalam radio 24 tu, apabila ditanya kan, interrogation semalam lebih dahsyat lagi daripada hari ini sebenarnya. Kan? Ada yang mengatakan kenapa ustaz menyuarakan pandangan yang sesuai dengan kerajaan. Okey, kenapa nak kata bersih itu saja yang haram? Saya mengatakan demonstrasi haram sama ada dibuat oleh bersih ataupun oleh pemuda UMNO ataupun oleh perkasa, sama sahaja. Kenapa pula kita nak membezakan? Bila dah haram untuk semua. Okey, dan sekiranya sesuatu itu kalau kita nak lihat dari sudut kaedah fiqhnya pun ada menyatakan berkenaan dengan sadduz dzari'ah, iaitu menutup pintu kerosakan. Kalau kita memang melihat sesuatu menyorak untuk Kelantan, menyorak untuk Terengganu, akan menyebabkan pertumpahan darah, haram pergi, betul. Ya, insya-Allah. Itu yang saya percayai lah. Okay, so itu agaknya respon awal. Demonstrasi yang saya kurang faham. Definisi, okey, definisi. Saya bagi satu contoh, if pemerintah itu membunuh your father and your mother, would you demonstrate lawan pemerintah? Tidak. Apa yang saya akan buat adalah menggunakan cara yang sebenarnya, apa yang kita boleh buat. Okey, kita akan minta, ada peguam kan? Okey, ada peguam sini. Kita minta lah peguam tu, minta kurang sikit lah dia punya kos kan. Okay? Tapi minta lah supaya apa dia? Menyaman kerajaan. Panel boleh kacau kan? Al-mu'minun inda syurutihim kan? Okey. Dia ganti rugi ada, ganti rugi bukan tak ada. Yang saya faham lah, saman pemerintah. Dan kalau yang saya faham, sekiranya kita, kalau pemerintah telah melakukan sesuatu yang tidak baik pada keluarga kita dan kita boleh mendapatkan hak dengan cara yang betul, maka pemerintah boleh berikan 100 ekor unta. Kalau 2 tadi 200 ekor unta pada kita. Okay, dan kita boleh belanjalah semua insya-Allah. Saman kerajaan, kalau misalnya kerajaan melakukan dengan dia tembak anak tidak.
Maknanya maksudnya menuntut ganti rugi lah tu. Saman tu saman ganti rugi. Tak ada masalah, insya-Allah. Dia bukan, yalah yang saya faham kat sini bukanlah memerlukan dalil yang khusus, tetapi dari secara umumnya dalam masalah siasah tu dibenarkanlah. Allah. Jadi dua dia. Dia diskusi family. Yang dulu jangan jaga tapi kayak orang. Tapi your what they call your perspective itu very revolutionary lah, di mana kalau what if pemerintah ada cronyism and zalim tapi muslim lah, tetap bersolat and so on, tetapi your father and mother dibunuh, anak dibunuh, and yalah kalau isteri dibunuh boleh kahwin lagi, tapi kalau parents dibunuh tak dapat cari lagi lah kan. Jadi macam mana you still tak nak demonstrasi kan? Isteri tak dibunuh pun kita nak kahwin kan. Tapi disebabkan saya acu, saya bagi angah buat dulu lah. Okey, dia macam ni, apa yang saya faham kat sini, bila kita membicarakan tentang sekiranya keluarga dizalimi, okey, kalau kita ingin reaksi kita adalah berdasarkan pada emosi, memang kita akan buat macam-macam. Tetapi sebagai orang Islam, kita ada garis panduannya. Tapi telah menyatakan zalim itu bukan sahaja, zalim itu cukup besar, boleh sampai ke tahap membunuh. Tetapi para ulama kita tetap apabila mereka dizalimi, mereka tetap menggunakan saluran yang dibenarkan. Jadi kita cuba ke arah itu. Insya-Allah. Ya. Saya bagi sikit tadi tentang masalah tindakan para sahabat. Pasal saya saja tadi bukan, memang nak tahu pandangan Ustaz Fadlan. Kalau tidak saya nak saman kerajaan sebab tak memberikan hak saya untuk berbicara. Sekarang ni kes dengan Jaiz saja. Tapi saya tak bawa ke Mahkamah Persekutuan untuk saman. Tapi ada kawan kita bawa lah, tak apalah, hak dia lah. Dia bawa saman. Saya nak tengok saman itu adalah menentang pemerintah ataupun tidak. Kalau demonstrasi itu kerana haram, kerana tidak ada dalil dan menentang pemerintah, berarti membawa kerajaan, menyaman kerajaan persekutuan kerana bercanggah dengan undang-undang persekutuan, menyaman kerajaan, adakah termasuk dalam jenis yang sama dalam demonstrasi itu? Jadi itu ada satu perkara yang mesti kita bagi concern yang tinggi lah. Sebab saya tak apalah, saya tidak berada di atas itu, tapi saya nak ceritanya corak berubah. Nabi SAW pada zaman dia tidak meninggalkan perkara yang jelas tentang politik, tapi meninggalkan kaedah umum. Sebab itu apabila berlaku kes pada zaman Osman, Aisyah keluar. Bukan Aisyah secara individu keluar. Siapa nak kata Aisyah melakukan dosa besar? Dia telah keluar ke Basrah dan telah disertai oleh Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Keluar, dan walaupun Ali ketika itu telah menjadi khalifah, kata Ali, wahai Talhah, aku tidak jahil apa yang kamu katakan, tetapi melaksanakan hukum Allah memerlukan syarat-syarat qisas. Talhah keluar, Az-Zubair keluar. Walaupun mereka nak mencari pemberontak, tujuan mereka cari pemberontak, tapi akhirnya keluarnya mereka telah menyebabkan bertempurnya dengan Ali. Walaupun itu akhirnya bukan perancangan mereka. Dan kita ada kes Abdullah ibnu Zubair. Walaupun para sarjana berbahas, siapakah kerajaan yang sah, Abdul Malik bin Marwan ataupun Abdullah ibnu Zubair, yang mana dia telah menyebabkan berperang, dan tentera Abdul Malik bin Marwan, dia di pihak kerajaan. Kalau dikira dalam dinasti Abdullah bin Zubair, dia bangkit kerana kita ada lepas khulafa yang 4, selepas itu Al-Hasan bin Ali, kemudian Muawiyah, kemudian selepas daripada itu apabila zaman kebangkitan Abdullah bin Zubair, ulama bahas siapa kerajaan yang sah. Bagi mereka yang nak menjustifikasikan tindakan Abdullah bin Zubair, menyatakan yang Abdullah bin Zubair lah kerajaan yang sah, Abdul bin Malik bin Marwan kerajaan yang tak sah. Tapi yang penting wilayah kebanyakannya berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dan berlaku peperangan. Abdullah bin Zubair bangkit. Al-Husain bin Ali, walaupun telah dinasihatkan oleh Ibnu Abbas dan telah dinasihatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri supaya jangan keluar
ke Iraq. Tapi dia keluar untuk bersama dengan penduduk Iraq bagi menyatakan bantahan terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Ya, dan saya nak ceritanya artinya sangat tajuk sebenarnya betapa walaupun semua kejadian itu sangat alas benda yang duka cita dalam sejarah, tetapi betapa tidak jelasnya isu-isu politik ni yang mana kita perlu menanganinya dengan kebijaksanaan kita. Sebenarnya tidak ada actually haram dan halal. Yang adanya sebelum haram kerana Nabi tak buat, halal kerana Nabi buat, yang adanya dalam politik ialah di mana ada maslahah yang sah, di situlah adanya politik Islam. Terima kasih. Sakit apa ni komennya? Soalan kepada Dr. Asri. Para salafus salih hidup pada zaman yang terbaik, dan mereka juga ditimpa dengan banyak ujian. Antaranya ialah ujian pemerintah yang zalim, dan mereka bersabar. Jadi apakah alasan untuk khalaful ummah daripada mengikuti kesabaran salaful ummah? Para salafus salih ada yang sabar dan ada juga yang bangkit. Abdullah ibn Zubair bangkit, Al-Husain bin Ali bangkit, Aisyah. Kalau Aisyah sebenarnya tidak berlaku dialog dia dengan Ali. Yang berlaku dialog dengan Ali ialah Az-Zubair dan Talha, yang tak puas hati kerana Ali tak mampu menguruskan masalah pembunuh Uthman. Dia bangkit. Muawiyah juga enggan taat kepada Ali, dia bangkit. Kesemua mereka juga di kalangan sahabat. Saya tak menjustifikasikan tindakan mereka itu dengan menyatakan itu halal secara total. Tetapi inilah masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Dan kita tahu Sa'id bin Jubair, dia juga bangkit menentang Hajjaj, mengkritik. Tetapi Nabi tak membenarkan kita mengambil satu tindakan yang boleh menyebabkan. Sebab itu Nawawi kata, wassababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqati ad-dima' wal fasadu fil ardh. Sebabnya menyebabkan dilarang keluar memerangi pemerintah itu kerana ia boleh menyebabkan tumpah darah dan rosaknya muka bumi. Kerana zaman dahulu orang tak boleh faham mengkritik pemerintah, melainkan akan berlakunya pertempuran. Sedangkan mengkritik pemerintah dengan mulut berlaku. Dalam majlis Umar ada orang bangkit menegur Umar. Ada orang kritik. Abu Zar Al-Ghifari diambil tindakan oleh Osman kerana mengkritik beberapa pentadbiran Osman. Dan banyak berlaku. Dan ini semua salahnya apabila kita definekan demonstrasi ataupun mengkritik pemerintah itu sama dengan memerangi pemerintah. Keadaan sudah berubah. Yang mengkritik belum tentu memerangi. Jadi kita pergi padankan hadis-hadis tentang memerangi pemerintah sama dengan hadis mengkritik pemerintah. Bagaimana kita dapat riwayat-riwayat umpamanya Atha' bin Rabah dan berbagai-bagai lagi yang mengkritik pemerintah dengan keras, melainkan riwayat-riwayat itu diriwayatkan oleh orang lain yang mendengar kritikan itu. Mereka bangun dalam majlis pemerintah dan memberikan pandangan dan kritikan mereka. Hari ini orang kata kalau nak kritik kerajaan tak boleh, melainkan nak pergi ke parlimen. Macam mana you nak pergi ke parlimen? Takkan saya kata saya ingat tahun depan saya jadi ahli parlimen. Tak boleh. Saudara kena perlu orang calon saudara. Kena masuk pilihan raya. Kalau saudara kata pilihan raya tak ada nas, kacau saya. Ini adalah kerumunan masuk dalam pilihan raya. Itu sistem yang dia pakai. Macam Najasyi juga yang berada di Habsyah. Maka saudara kena masuk pilihan raya. Nak masuk pilihan raya, saudara kena ikut peraturan pilihan raya. Kerana peraturan tu dia buat. Saudara kena daftar parti politik ataupun menjadi calon bebas. Dan bila saudara nak menang ke dalam pilihan raya, saudara memerlukan supaya pilihan raya itu adil. Jika tidak semua itu berlaku, suara saudara tak sampai kepada Amirul Mukminin. Kerana itu sistem yang dia pakai. Segala apa yang awak nak supaya saya ubah, saya tidak boleh ubah, melainkan parlimen ini ubah. Terutama yang menyebabkan polisi-polisi besar yang ada dalam undang-undang dan peruntukan. Maka kita mesti nak melihat benda ini secara keseluruhan. Apa yang ada pada zaman salaf tak ada. Salaf dahulu orang boleh pergi jumpa Umar dan bagi pandangan dan Umar boleh ubah. Tapi kalau orang bagi tahu saya tak boleh ubah, ini bukan kuasa saya. Awak kena table benda di parlimen.
Kalau saudara semua jadi ahli parlimen, kita pergi jadi ahli parlimen. Tapi tak boleh jadi ahli parlimen. Dia ada peraturan dia. Ada jalan nak sampai ke parlimen. Ini yang kita kena fikir. Sebab tu saya bimbang bila kita fikir salah. Kita ada saudara di selatan Thailand. Mereka masuk pilihan raya. Dan mereka terpaksa melalui proses itu. Di Britain ada orang Islam juga yang cuba masuk pilihan raya. Hanya apabila orang Islam masuk ke parlimen, mereka boleh bercakap di parlimen dan boleh menyatakan suara orang Islam. Jamaatul Tabligh, dengan saya hormat kepada usaha mereka, telah bercakap soal mengubah manusia daripada bawah. Saya pun bersetuju. Tetapi kalau kita tengok, Nabi melakukan kedua-duanya. Ubah di peringkat Mekah, Nabi ubah, dan di peringkat Madinah Nabi pergi. Sebelum tu Nabi memang dakwah, kemudian pergi selepas tu Nabi mengambil kuasa. Kemudian Mekah tak boleh ubah, Nabi pergi rampas terus Mekah dan ubah lepas tu. Dan semua situasi ini kita kena lihat. Saya tak kata suruh orang turun bersih, tapi saya suruh orang bagi bersih lah. Tapi saya tak kata suruh orang turun bersih. Saya berbahas soal melihat bagaimana golongan yang so-called Salafi melihat kepada apa yang dikatakan siasah. Saya bimbang saat lagi semua benda nak buat, nak masuk pilihan raya, nak daftar. Pendaftaran calon ni ada nas ke? Tak apalah, tanya pasal gedik jari dengan tak dada, tak apalah. Ni sampai masuk ni, saya ingat kalau dia tanya macam tu, kita tak boleh buat apa. Dan ini maksud saya, Mas. Itu lagi soalan untuk Dr. Fadlan. Melihat pada contoh yang dibawa oleh Dr. Asri, terdapat banyak peristiwa-peristiwa sejarah politik, hawadith tarikhiyah, siasiyah. Bolehkah kita menjadikan peristiwa-peristiwa politik dan fakta-faktanya sebagai satu sumber hukum dalam bab politik sebelum beristinbat? Ulang balik soalan. Bolehkah kita mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa politik seperti pewarisan takhta oleh Muawiyah kepada anaknya, pada perampasan kuasa Bani Abbas daripada Bani Umayyah, bolehkah kita menggunakan itu sebagai sumber hukum dalam beristidlal dan istinbat dalam bab politik selain pada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas? Satu lagi, hawadith tarikhiyah, siasiyah. Faham soalan? Cuba ubah sikit bahasa lain. Sebelum saya katakan haram atau halal, tak boleh dan boleh, sebelum saya tengok kat nas, kejadian dulu jadi dalil. Sebelum melihat nas. Dalam saya nak beristinbat dalam bab politik, Bidunin nazar. Faham sikit ya? Terima kasih Ustaz Asyid terjemah. Okey, saya cuba ulang balik semula, iaitu sekiranya tidaklah tanpa melihat dan melihat macam tu ni. Soalan itu keliru. Soalan. maksudnya bolehkah dalam saya ambil hadis, Quran dan juga hawadis tarikhiyah, siasiyah? Ambil hadis, ambil Quran dan melihat kepada situasi, tak ada masalah. Boleh? Boleh. Jika demikian, maka seolah-olah bolehlah memberontak seperti mana Bani Abbas memberontak kepada Bani Umayyah. Itu kefahaman yang songsang lah, salah. Okay? Dia macam ni, kita melihat seperti mana Aisyah radhiyallahu anha bila keluar, bukan tujuannya untuk memberontak, tidak. Tujuannya adalah untuk islah. La'allallah an yusliha biki, semoga Allah mengislahkan dengan engkau wahai ummul mukminin, dua kumpulan ini, iaitu Ali dan juga Muawiyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha ada dua ketika dia telah menyatakan ketidaksetujuannya. Dia tak setuju dengan apa yang dia buat. Pertama, apabila ada salakan anjing di Hawab. Okey, jadi dia mengatakan ni mana ni? Kan, dia teringat apa yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dan isteri-isteri beliau yang lain, isteri-isteri baginda yang lain. Okey, madu-madu Aisyah. Apa dia?
bagaimana tidak wajar, seolah-olah tidak wajar Aisyah ataupun salah seorang daripada kamu disalak oleh anjing di Hawab, ke satu tempat berdekatan dengan Iraq. Baik, bila Aisyah dengar ada salakan anjing, dia tanya ini mana ni? Ini valley yang apa nama tempat ni? Dia kata Ma'u Hawab. Aisyah kata hantar saya balik. Tapi ada yang mengatakan tidak, semoga akan berlaku, kita boleh nak islahkan semula apa semua. Dan ini akhirnya pergi juga. Tetapi selepas peristiwa berlaku, peristiwa Al-Jamal, Ma'rakatul Jamal, Aisyah radhiyallahu anha setiap kali apabila utarakan tentang peristiwa itu, Aisyah akan menangis sehingga basah bajunya. Okay, menunjukkan itu bukan dalil membenarkan. Kalau kita gunakan itu untuk mengatakan boleh, tak kenalah, pasal orang yang buat tu pun kata dia tak setuju. Okay? Kemudian kita memang kena lihat kepada Al-Quran, lihat kepada hadis Nabi SAW, dan selepas itu kita lihat juga kepada peristiwa yang berlaku untuk menjadi pengajaran kepada kita. Okey, al-sa'idu man wa'idha bighairihi, seperti pepatah Arab, orang yang sejahtera adalah yang mendapat mau'izah, peringatan daripada apa yang berlaku kepada orang lain. Apabila kita membicarakan tentang Al-Hasan contohnya yang keluar, Al-Husain yang keluar dan dilarang oleh para sahabat, 2-3 orang yang melarang, adakah kita boleh mengatakan Husain berada di atas kebenaran walaupun dia cucu Nabi, walaupun beliau adalah cucu Nabi SAW, tetapi pada konteks itu, pada situasi itu, yang lebih tepat adalah orang sahabat yang melarang Husain keluar. Sehingga Ibn Abbas mengatakan, kalaulah tidak mereka mengatakan kita ni anak-anak kecil, saya akan tarik rambut engkau wahai Husain, masuk ke Mekah semula. Okey? Dan berkenaan dengan demonstrasi itu juga, kan, ataupun menyuarakan pandangan dalam majlis lain daripada menyuarakan pandangan di luar. Dalam majlis memang ada pemerintah, tak ada masalah, tapi disuarakan di luar, pemerintah mungkin tak tengok pun channel tu, kan, dia buka channel lain yang dia tak nak benda tu, ataupun dia tengok pun dan dia mungkin mengarahkan, membuat provokasi. Itu adalah kemungkinan yang mungkin boleh berlaku. Okey? Dan saya setujulah kalau Ustaz Asri Saman, okay? Sama pemerintah, maksudnya yang apa tadi? Yang telah menyebabkan hak-hak tidak dapat diberikan pada Dr. Asri. Kenapa? Kerana itu, saman itu dibenarkan dalam sistem. Okey, demonstrasi tidak dibenarkan. Ataupun mungkin dibenarkan sabar. Tak habis cakap ni. Demonstrasi yang ini tidak dibenarkan. Dan kita perhatikan kerajaan sekarang ni, khususnya yang sekarang ni, peristiwa sekarang, tidak membenarkan Bersih, tidak membenarkan Perhimpunan Pemuda UMNO, dan juga tidak membenarkan Perhimpunan Perkasa. Okay? Bahkan Datuk Seri Syahmuddin mengatakan kita akan ambil tindakan untuk semua sekali. Okay, kita sokong Datuk Seri Syahmuddin untuk mengambil tindakan kepada semua sekali, menunjukkan bagaimana kerajaan tidak berbelah bagi dalam menangani masalah sekiranya perkara itu boleh menyebabkan pertempuran. Datang pula satu lagi, pertubuhan silat, kan, dengan kerusi roda pun, kan, mereka mengatakan akan bertempur, lebih kurang begitulah, kan. Jadi itu jelas telah menunjukkan sedikit akan adanya sesuatu yang tidak diingini pada hari tersebut. Polis pula mengatakan, kan, dia akan mengambil tindakan yang berat, kan. Jadi tak tahulah, saya tak tahu apa lagi kita nak sebut. Adakah kita nak pergi juga membenarkan kalau itu, okay, ataupun kita nak membenarkan dengan syarat, dan apabila kita benarkan dengan syarat, pastinya benda itu tak akan berlaku, kerana syarat itu mesti jauh daripada provokasi. Okay, sedangkan mesti punya ada provokasi, mesti akan ada cercaan kepada pemerintah. Okay, polis bila marah pula, takkan dia nak polis boleh sabar, kita pun dah tak sabar kat sini, kan. Apatah lagi kalau polis. Okay, jadi wallahualam itu respon saya lah. Saya akan buka kepada kita public hire. And yes, now half an hour already passed, and then I was told that kita akan habis 4:30. Yes, tadi kita start lewat, memang masa quite berterabur. Yeah. Hafiz, you want to say something? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya juga, memberi beberapa pandangan tidak setuju dan juga satu soalan. Pertama sekali, saya tidak setuju apabila dikatakan dalam Islam tiada nas yang jelas tentang politik, sehingga kita boleh berijtihad dan membuat sesuatu yang baru sesuai dengan zaman asalkan ada maslahat. Pada pandangan saya, kalau kita meneliti keseluruhan nas-nas, ada yang berbicara tentang politik. Hanya saja apabila nas dah bicara politik, bab tu kita ikut. Apa yang didiamkan, yang diluaskan oleh nas, itu kita boleh berijtihad. Itu kita boleh ubah. Jangan kita nak kata seluruhnya tak ada, kita boleh buat suka hati kita sendiri. Tidak betul.
Adanya nas-nas dalam bab ini sebagai kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tawaduk kepada nas tu. Jangan berani kita kata nas itu sesuai zaman ni, nas itu sesuai zaman perang. Apakah kita kata senjata sekarang mudah diperolehi oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah? Mereka akan menyembunyikan senjata itu? Tidak, mereka akan angkat senjata itu. Sebagaimana kalau di Amerika senjata mudah dapat. So jangan mudah pada pandangan saya kita berkata tiada nas dalam Islam tentang politik. Ada. Nas yang ada kita ikut. Nas yang tak ada ataupun dia bersifat umum, kalau kita nak adjust sesuai dengan zaman apa semua tu, yang itu boleh. Itu pandangan saya yang pertama. Yang kedua, memang di antara generasi salaf ada yang memberontak ke atas pemerintah. Tetapi yang kita nak tengok, adakah pemberontakan mereka berjaya? Adakah mereka berjaya? Ataupun mereka gagal? Ataupun mereka mengakibatkan kezaliman yang lebih berat? Ibn Taymiyah rahimahullah telah bincang bahawa beliau kalangan yang memberontak ini salafus soleh yang utama. Tetapi dia kalangan mereka ada yang tidak tahu hadis-hadis sebab ni. Tetapi yang ramai lagi tu mereka mentakwilkan hadis-hadis tersebut kepada kezaliman pemerintah yang ringan. Pemerintah buat zalim teruk-teruk, tak apa kita memberontak. Akhirnya mereka dapati mereka salah. Kita patut belajar dari mereka. Pandangan lain yang saya kurang setuju ialah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Demonstrasi kepada Turki Uthmaniyah sehingga jatuh. Turki Uthmaniyah ketika itu tidak menguasai secara politik, secara kukuh semenanjung Hijaz ketika itu. Syekh Muhammad Abdul Wahab pada mulanya mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam. Apabila syarif di situ tu menghalang mereka dengan senjata, baru gerakan Syekh Abdul Wahab angkat senjata. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan gerakannya kalah banyak kali. Tetapi yang pentingnya, kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh kerana kelemahan-kelemahan diri mereka sendiri, bukan kerana Syekh Muhammad Abdul Wahab dan gerakannya. Yang keempat, saya juga tak setuju kita saman pemerintah. Kalau pemerintah membunuh ahli keluarga saya, na'udzubillah, saya tidak akan memberontak pada mereka, saya tidak akan saman mereka. Saya akan tuntut hak saya di hari akhirat kelak. Sebab kalau saya saman, saya melanggar nas Nabi. Nombor dua, kalau saya saman, saya garanti kalah. Confirm. Sistem mahkamah keadilan kita tahu lah. Okay. Yang terakhir soalan. Dalam sepanjang sejarah yang sudah ada demokrasi sekarang ni lah, negara Islam ada demokrasi, ada tak mana-mana negara yang dengan sistem demokrasi dan juga demonstrasinya berjaya mencapai matlamat yang mereka nak? Baru-baru ni Mesir, berjaya matlamatnya menjatuhkan pemerintah zalim Husni Mubarak. Tapi sehari dua dia tengok news memberontak lagi kat Mesir nak minta tuntut itu, tuntut ini. So ada tak mana-mana sistem demonstrasi dan demokrasi yang berjaya yang kita boleh jadikan satu model yang kita boleh ikut dan jadikan hujah kuat yang inilah siasat hujah kuat yang kita pun boleh dengan demokrasi. Kita di Malaysia ni dah berapa tahun ni? 50 tahun ni. Okay, kita ada UMNO, kita ada PAS. Berapa lama ni? Tak ada apa nampak sangat pun. Wah, okay, hanya tinggal setengah jam. Kalau di IS kita akan stres satu hari dan tak cukup kita sampai ke siri yang lain. So we have to spend time. Very good. I think you Dr. Asri dulu aja. Terima kasih pengurusi. Saya tentang hawadis tarikhiyah tadi saya ingin sedut sikit. Kita politik berasaskan maslahah. Ini yang Al-Imam Ibn Qayyim sebut. Hawadis tarikhiyah tak boleh menjadi dalil, tapi dia boleh menjadi i'tibar. Apa yang telah berlaku dalam sejarah boleh menjadi i'tibar. Nas-nas dalam ibadah detail. Siapa boleh dakwa nas dalam siasah detail? Nas dalam siasah tidak detail. Ada bab, sebab tu ada bab yang ada nas, ada bab yang disukut, nas sukut, diam mengenainya, tak sebut. Kalau kita gunakan asal dalam siasah itu dilarang sehingga adanya dalil, kita tak boleh bergerak sama sekali dalam siasah. Dan tidak pernah Omar bercakap demikian, dan tidak pernah Osman bercakap demikian, tak pernah Ali bercakap demikian. Bahkan berlaku adaptasi yang berbagai-bagai, parsi dan seumpamanya yang diambil, dimasukkan ke dalam sistem ataupun ke dalam peraturan perjalanan kerajaan. Diguna pakai. Banyak perkara yang tak dipakai pada zaman Abu Bakar dan Nabi digunakan oleh Umar bin Khattab. Siapa yang menyatakan adanya bu'dul makani wa zamani dalam nas? Adanya sudut
zaman dan masa, tempat dan masa dalam nas ialah ulama-ulama di kalangan ahli-ahli siasah. Ibn Taymiyah sendiri dia menyebut tentang nas ini hanya nas dan suasana pada zaman Nabi dan kemudian suasananya telah berubah. Banyak perkara hadis-hadis yang mempunyai bu'dul makani dan bu'dul zaman. Hatta hadis, sehingga sebab itu ada hadis-hadis siasah, ada hadis-hadis tibbiyah, hadis-hadis perubatan yang Ibn Khaldun dan selain daripada Ibn Khaldun menyebut tentang bahawasanya hadis-hadis ini mempunyai kedudukan zaman, kedudukan masa ataupun negerinya, seperti Habbatus Sauda dan seumpamanya. Ini pandangan-pandangan yang dilontarkan dalam urusan-urusan muamalah dan siasah. Pemberontakan, kita tak setuju dengan pemberontak penumpahan darah. Tapi kita bercakap pun begitu sahabat telah berlaku. Mungkin takwilan mereka salah. Tapi mengapa mereka salah? Kerana tidak jelasnya soal nas-nas bagi mereka dalam isu-isu yang besar. Itu bukan kalau masalah ijtihad semayang ringan. Ni ijtihad keluar perang mati. Menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam nas-nas ini pada penakwilan mereka, ataupun sama ada kita kata salah takwil dan seumpamanya. Tapi ini menunjukkan bukan nas-nas yang qat'i bagi mereka. Kita tidak bersetuju dengan pemberontakan, tetapi kita bercakap bukan dalam konteks pemberontakan. Saya nampak macam Ustaz Fadlan, Dr. Fadlan, mungkin dia boleh betulkan kalau saya salah. Cakap dalam konteks bersih. Saya tak cakap dalam konteks bersih. Saya cakap dalam konteks demonstrasi. Dan mengenai demonstrasi, kalau bersih itu mempunyai suasana yang tersendiri, yang boleh dianggap mengancam negara, okay, let's say bersih haram disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Tapi menyatakan demonstrasi secara umumnya haram akan memberikan kesan yang lain. Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun apa kita kata, tapi mereka gagal, tapi sebenarnya mereka telah bangkit, tapi tak gagal semualah. Akhirnya dapat kerajaan Saud. Dan kita kena tahu bahawasanya baku bangkit di Jordan, di Libya dan seumpamanya negeri yang bangkit, dan sehingga akhirnya tertegaknya negara Saudi. Dan berlaku beberapa kali peperangan. Turki Osmaniyah hantar berlaku peperangan, dan kita bersama dengan kerana teruknya suasana Hijaz ketika itu. Cuma saya ingin ambil kesempatan ini, saya punya pandangan, siapa tak setuju tak apa. Saya lihat Islam yang telah dipromosikan ataupun Islam yang telah dihuraikan oleh Ibn Taymiyah itu luas. Cara yang Muhammad Abdul Wahab huraikan itu kelihatannya tidak seluas Ibn Taymiyah. Saya tidak kata dia salah, tapi saya rasa perbahasannya mungkin kerana suasana keperluannya banyak tu. Tapi banyak saya bersetuju dengan Fazlur Rahman dalam masalah ini. Mungkin orang tak setuju, tapi Ibn Taymiyah itu lebih luas jika kita membaca tulisannya sendiri, tapi dia agak sempit jika kita membacanya melalui Muhammad bin Abdul Wahab. Tak setuju dengan demokrasi, demonstrasi. Realitinya kita berada dalam sistem demokrasi. Dan apa yang kita buat hari ini demokrasi. Hak kita bersuara, berkumpul pada hari ini, kita hadir di sini, ialah hak yang dijamin oleh hak di bawah demokrasi. Kalau kita berduduk dalam negara komunis sebarangkali kita tak dapat ni. Ini hak yang kita rasa tak ada bercanggah apa. Kita mengajar dalam sebuah negeri, dalam Selangor ramai kawan-kawan kita mengajar, walaupun tak ada tauliah. Ikutnya tak ada tauliah, jangan mengajar. Pasal itu yang dikatakan oleh ulul amri. Tapi kita selalu menyatakan perlembagaan memberikan hak untuk kita bercakap. Dan saya bersetuju dengan saudara Fathul Bari yang telah menyaman kerajaan negeri apa? Negeri Sembilan, kerana telah menafikan hak dalam perlembagaan. Walaupun tidak ada dalil, Nabi kata samanlah pemerintah. Bahkan Nabi suruh taat walaupun ketiga, tapi dia saman. Tidakkah itu pemerintah Negeri Sembilan dan dia ulul amri? Ya, kita jawab ke soalan yang seterusnya. Komen ke THTL yang ada. Tak cukup mikrofon aja. Ask for 3 mic, kena lari sana lari sini. Jadi fik politik ni macam mana kita nak mendamaikan antara aliran Hijaz dengan aliran Tajdid Qardawi ni, macam mana? Ini masalah besar di Malaysia di antara pendukung sunnah ni. Aliran Tajdid dan aliran Ittiba' Saudi ni menjadi masalah. Ustaz Fadlan macam mana, ataupun taksub pada satu golongan sahaja?
Terima kasih kepada soalan tu. Saya rasa tidak ada masalah, kan? Tidak ada masalah antara apa sebut fiqh apa? Hijaz dengan Qardawi. Okey. Fiqh Saudi dengan fiqh Urduni tak ada masalah. Okey. Ataupun itulah maknanya dua aliran ni, maknanya aliran yang lebih bersifat kepada nas, lebih ke arah merujuk kepada yang telah kepada manhaj salaf yang terawal, dengan aliran satu lagi iaitu yang ingin tajdid, yang ingin melihat kepada aliran apa tadi Hijaz, okey. Aliran Hijaz, kan, itu seperti yang disebutkan oleh saudara Tuan Hassan, okey. Aliran Hijaz ialah mentaati pemerintah, sebenarnya tidaklah bersifat seperti yang digembar-gemburkan, iaitu terlalu rigid sangat, jumud sangat, tidak. Kan? Seperti yang saya sebutkan tadi, ittiba merangkumi taklid dan juga tajdid. Ada orang berhak untuk taklid, dia kena kekal bertaklid. Ada orang boleh membincangkan perkara yang besar, dia perlu naik ke atas dan bincangkan perkara itu. Tetapi bila satu-satu persoalan dibuka untuk semua orang, itulah yang jadi telah gabut sikit, kan? Apatah lagi, saya rasa tak ada masalah. Saya lepas ni saya boleh minum kopi dengan Dr. Asri. Saya risau apa? Saya risau bila ada perbincangan begini, nanti akan ada dalam Facebook esok ataupun petang ni yang mengatakan, tengok, hujah ni telah dimatikan, dia telah dipancung apa semua, kan? Itu sebenarnya tidak berlaku di antara kami. Dan tidak berlaku juga di antara syekh-syekh ataupun yang lebih besar lagi, ustaz-ustaz. Tidak berlaku perkara tu. Antara Ustaz Rasul dengan Ustaz Asri, Masya Allah, tak ada masalah. Saya pernah berjumpa mereka berdua. Setiap seorang daripada mereka memuji yang satu lagi. Itu hakikatnya. Tapi orang nampak apa? Orang nampak Ustaz Rasul hentam, pancung, kan? Ustaz Asri pun apatah lagi, kan? Baik. Buat tak tahu lah. Okey, jadi dengan itu, cadangan saya respon pada soalan Tuan Hassan tadi ialah kita perlu melakukan liqa' yang mutakarrir, liqa'at mutakarrirah, perjumpaan yang apa? Berkala. Kalau boleh sebulan sekali jumpa. Aliran Hijaz, sebenarnya aliran Hijaz kalau ikutkan, Hijaz dekat Arab Saudi ada dua, Hijaz dengan Najd. Okey, Hijaz ni dipandang sesat oleh Najd. Tu saya tak sebut tu tak apa nak keluar sangat. Faham tak? Maksudnya macam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah daripada Najd. Jadi pandangan asal sejarahnya melihat bahawa sunnah berasal dari Najd. Hijaz ni banyak bid'ah, geng-geng Husain dan sebagainya tu, kan. Said Ashraf. Jadi masih lagi kekal benda tu sedikit sebanyak lah. Jadi kalau nak sebut Najd. Jangan sebut Hijaz. Tapi tak apa, itu bukan masalahnya. Masalah yang penting adalah kalau nak mengatasi masalah ni, caranya adalah dengan diskusi yang berterusan. Memang dalam satu-satu diskusi dia tidak boleh berakhir dengan satu kata putus yang diterima oleh panel A daripada B ataupun panel B daripada A. Selagi tak boleh keluar selagi mana seorang tidak menerima pandangan yang lain dan membuang pandangannya, tidak. Itu tidak akan berlaku. Tapi yang boleh kita lakukan ialah kita boleh berbincang. Kalau ada pendapat yang kita rasa tidak sesuai, kita nyatakan. Seperti tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini saya dengan perasaan hormat kepada Dr. Asri, saya tidak bersetuju dengan apa yang disebutkan itu. Kerana apa? Kerana di zaman tersebut kerajaan Osmaniyah telah menjadi goyah, kan, dan saitarahnya ataupun kuasanya telah tidak berapa ada di kawasan sana, kan, di kawasan Hijaz ataupun Najd tadi itu. Jadi dengan itu di sana berlakunya pertembungan di antara tribes ataupun kabilah. Itu yang lebih tepatnya. Wallahu a'lam. Kita boleh bincang perkara itu. Tapi itulah berbalik pada respon saya tadi, iaitu kita boleh lakukan diskusi yang lebih bersifat akhawi ataupun ukhuwah. Okey. Dan berkenaan dengan sedikit soalan daripada saudara Hafiz Firdaus tadi, manakah negara yang mengamalkan demokrasi, kemudian demonstrasi yang berjaya? Saya ingin menjelaskan di sini bahawa bukan masalahnya berjaya. Masalahnya utama adalah proses. Bukan masalahnya dapat anak, tapi masalahnya kahwin ke tidak. Kan? Betul tak?
Kalau kita nak kata Ustaz, saya dapat anak ni. Kan? Ustaz ada 4, saya pun ada 4 juga anak. Jadi bila ditanya macam mana kamu saya dapat, ya, tanpa saya pun yalah, tanpa dia kata tanpa ada yang wali pun tak ada, semua tak ada. Okey. Jadi apa? Mutaah contohnya kan. Jadi kita nak kata apa? Adakah itu anak tu halal, tak ada masalah, bapaknya yang haram. Kan? Ya. Jadi di situ masalah bukan hasil, bukan anak itu, bukannya hasil yang berlaku, tetapi proses. Kerana kalau kita melihat pemberontakan, kalaupun berjaya, hasilnya itu kita terima, tetapi proses itu yang kita tak terima. Kalau ada satu negara dijatuhkan oleh satu negara lain, kita wajib taat kepada pemerintah yang semasa, bukannya pemerintah yang dijatuhkan. Tetapi dalam proses itu kita nak taat siapa? Kita taat membantu pemerintah yang sedang cuba untuk dijatuhkan. Itu perlu dibezakan di sini. Okey? Wallahu a'lam, itu sahaja. Muslim ada bagilah Stephen pengurus. Takut tak cukup masa, 15 minit tinggal. Jadi kita okey. Terima kasih. Saya lihat perkara ini bukan perkara usul. Kita tak sah jadikan ini usul. Ini soal politik, ialah soal pandangan, kan? Tadi pandangan kata kita pertahankan kerajaan yang nak dijatuhkan. Kalau saya tanya saya, tak usah nak tahan siapa-siapa, biar pergi kedai jatuh sendiri. Yang belah tu aku tak ambil. Kerana buat apa aku nak pertahan benda? Bukan konteks sekarang, maksud konteks mana-mana kerajaan. Ada satu kerajaan yang zalim, satu lagi bangkit nak jatuhkan. Kau tanya saya sokong siapa? Tak usah nak sokong siapa. Tapi kalau lebih better daripada, mungkin kalau saya sokong sikit lawan lah. Tapi lebih baik sokong siapa? Kerana yang zalim. Konteks yang berbeza. Itu yang kita tengok dan nas-nas salaf. Bila ada orang bangkit, maka diam. Mereka tak sertai, walaupun mereka tak suka, mereka tak sertai. Mereka tak sertai pemerintah untuk berperang menentang pemberontak. Mereka tak sertai. Okey, tak apa. Saya nak cerita, bagi saya tak ada beza pun. Ustaz Fadlan 2 hari lepas dia nak masuk dalam TV, dia nak bagi pandangan beza saya. Dia telefon tu, ni nak bagi pandangan beza sikit. Saya kata itu adalah hak enta yang dijamin oleh perlembagaan. Tidak ada siapa tidak ada siapa boleh mencabarnya. Jadi saya tanya dah dia ada. Jadi saya kata tak ada masalah. Kita asalnya kita ni telah berpakat untuk berpegang kepada akidah yang punya nas berkitab dan sunnah, dan beramal dengan ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu asalnya pergerakan kita ni. Lepas daripada tu timbul isu-isu politik, kita involve sekali bercakap mengenainya. So kita berbeza. Hatta sahabat yang besar, tadi Ustaz Fadlan sebut Aisyah menangis, Ali juga menangis. Ali kata alangkah baik jika aku mati 20 tahun sebelum ni. Dan Az-Zubair dijamin oleh sebagai ahli syurga. Talha juga ahli syurga dan Ali juga ahli syurga. Mereka berperang dan peperangan yang mati untuk dua belah pihak. Di sudut itu tidak ada masalah. Kita bila bahas soal akidah yang berdasarkan salafus soleh, ibadah salafus soleh, kita tak ada beza pun. Sikit-sikit lah beza. Saya tengok ada satu orang hamba Allah boleh sebut apa? Ni bukan FM. Satu lagi dia boleh kata, orang hantar saya dengan ini berani menyatakan bahawasanya kita sama sekali tidak memerlukan buku seperti Sifat Solat Al-Albani ini. Dalam proses dia tu dulu nampak macam boleh berkira, tu nampak nanti tak boleh berkira. Saya kata, kalau you seorang ahli akademik ilmiah, ungkapan ni you tak keluarkan. Kalaupun kita tak setuju dengan buku tu, kita tak payahlah kata kita sama sekali tak perlu. Buku sentiasa diperlukan. Sama ada untuk rujuk, untuk kritik, untuk kumpul, sentiasa buku ada sumbangan dia. Apatah lagi ada nas-nas dalam tu. Saya bukan kata 100% setuju Al-Albani. Kita yang tu tak boleh berlaku lah di kalangan kita. Patutnya janganlah tak setuju Al-Albani, saya tak setuju pada poin. Tempat ni baik. Itulah sikap kita. Saya tak setuju dengan Dr. Asri, tapi saya setuju bab ni. Saya tak setuju dengan Dr. Fadlan, saya setuju bab ni. Tapi daripada asasnya manhajnya sama. Semua kata balik pada nas Quran dengan hadis. Balik pada tak ada dia pun tak buat khurafat malam Jumaat, saya pun tak buat malam Selasa. So tak ada masalah dalam masalah tu. So jangan kita besarkan isu yang bukan usul. Usul ni isu ijtihad terhadap pemerintah.
So siapa nak berdiskusi goreng-goreng boleh lah, memanaskan meja. Tapi tak ibadat sama lah kan. Okay, so. Ada soalan bertulis daripada Muslimat Bulak Tena. Salam, dia kata, saya ingin memberikan pandangan. Hakikatnya negara kita tidak mengamalkan memenuhi etika Islam sebenar. Kerana untuk menjadi negara Islam yang sebenar, ada beberapa etika yang perlu dilaksanakan. Sedangkan BN tidak sepenuhnya berbuat begitu. Saya nak tahu sejauh mana ustaz-ustaz, ulama-ulama BN dapat membantu dan membetulkan BN. Sejauh mana dapat? Adakah ustaz-ustaz ulama-ulama BN tidak boleh berbuat begitu kerana takut dikatakan menentang kerajaan? Tapi saya nak tambah sikit saja, masa terlalu apa kan, nak tambah sikit. Boleh saya katakan, kalau katakan ada ulama dia sudah pergi ke isu lain dunia akhir. Ustaz Fadlan, ini soalan ni tujukan kepada anda rasanya. Okay. Walaupun tak sebut nama, kalau dikatakan, saya nak tambah sikit lah dengan soalan ni ya. Katakan sekarang ulama-ulama BN senang lah, katakan kita sokong Presiden UMNO pun sekarang pun adalah Perdana Menteri, sokong kerajaan, ketua. What if BN jatuh and kita katakan parti pembangkang atas jadi Perdana Menteri. Jadi taat setia ulama-ulama BN ni ke mana sekarang? Ke Presiden UMNO ke? Atau mengkhianat jadi Perdana Menteri yang baru atau parti yang baru? Macam mana? How to settle this problem? Tukar kemah. Tukar kemah? Mengkhianat bagus. Okay, terima kasih kepada saudari yang bertanya, yang disampaikan oleh Sifu kita. Ada tambahan? Okay. Pertama sekali berkenaan dengan BN. Okay. Sebenarnya kalau saya sendiri pun okay, pengerusi Sekretariat Ulama Muda UMNO kan, bukannya Barisan Nasional. So kita kena bezakan. Soalan tu kena betul. Kena banyak kritik soalan hari ni. Bagi betul soalan tu. Okey, baik. Sekarang ni berkenaan dengan kritikan di seawal malam pertama. Kan, seawal malam pertama orang dah tanya dah bila nak cerai. Kan? Jadi saya rasa itu soalan yang tidak sesuai. Baru malam pertama orang kata bila, adakah sekiranya berlaku gini anda akan tinggalkan. Kita kata baru malam pertama nak cerai kan. Tak sesuai. Pada saya itu bukan satu perbincangan. Tetapi ada juga dan di samping itu ada juga yang mengatakan tolong bagikan nasihat. Okey. Kita mengatakan prinsip yang kami bawa ialah pertama sekali, bila berlakunya intima ataupun berlakunya kemasukan dalam UMNO ini bukanlah bermaksud kita setuju dengan semua benda yang ada dalam tu. Yang mana yang betul maka kita akan terima, mana yang salah kita akan cuba sampaikan. Dan sampaikan, kita mengambil prinsip menyampaikan itu dengan cara salafus salih, iaitu dengan memberi nasihat. Macam kita sebutkan Usamah bin Zaid, bila ditanya kan kenapa tak sampaikan, tak tegur Khalifah Osman bin Affan, kenapa tak tegur? Usamah senang menjawab, kalaupun aku tegur, aku tak akan beritahu kepada engkau yang aku tegur dia. Okay, jadi itu proses yang perlu diambil kira. Jadi kita cuba, dan telah mencuba, sedang mencuba dan akan mencuba. Apa yang boleh kita akan cuba sampaikan. Okay, bab dia terhalang, terhijab di sana sini itu bukan urusan kita lagi dah. Kalau kita boleh sampaikan, itulah yang kita akan buat. Kemudian kalaulah pemerintah itu bertukar, kita mengatakan begini, seperti yang kita sebutkan tadi, pemerintahan Allah berikan kepada sesiapa sahaja yang dia nak. Dan kita diarahkan untuk memberi ketaatan kepada pemerintah semasa. Okay? Jadi kalau di satu-satu zaman pemerintah semasa itu tidak lagi menjadi pemerintah, orang lain yang naik, maka yang wajibnya adalah memberi ketaatan kepada pemerintah semasa di waktu itu. Okay, kita tidak terikat sebenarnya. Okay? Kecuali kalau pemerintah itu adalah kafir dan kita mempunyai kekuatan untuk melawannya. Itu syarat yang kedua. Kalau dia kafir, naik yang kafir, kita cuba memberontak, tapi tengok-tengok nak cuba kan, pegang pen pun tak larat kan. Jadi kita mengatakan tak payah kan. Para ulama kita macam Syekh Saleh As-Sadlan mengatakan ada syarat yang kedua, okay, dan lain-lain lah.
ulama Hijaz ataupun Najd kan. Mereka mengatakan kalaupun yang memerintah itu adalah orang kafir, kita tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkannya, tak boleh. Kerana mudaratnya lebih besar. Kaedah mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Okey, menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Okey, apatah lagi sekiranya usaha itu sebenarnya memang susah nak sampai kepada kebaikan. Okey, saya rasa dah jawab soalan tu. Okey. Tu saya sebut bini tak mati pun kan. Ada dah orang kahwin lain. Maka itu saya yang kena selalu. Ya Allah. Okey. Masa sudah alhamdulillah cukup. One question okay lah. You are the boss man. You are the boss. Ada persoalan merujuk pada pernyataan Ustaz Fadlan bahawa kita merujuk pada proses bukan hasil. Maksudnya kalau walaupun pemerintah tu lahir dari pemberontakan, kita tetap akan mentaati pemerintah tersebut. Saya melihat seolah-olah contoh golongan sunnah, golongan yang opportunis, dalam usaha untuk merubah mereka tak nak terlibat. Contoh kalau berlaku di Mesir, seandainya golongan Salafi tak terlibat dalam menjatuhkan Hosni Mubarak, dan seandainya dengan izin Allah lepas tumbangnya Hosni Mubarak, kerajaan yang naik adalah kerajaan yang lebih baik, yang memberikan kebebasan kepada dakwah, dan secara tak langsung akhirnya dakwah sunnah juga berkembang luas. Boleh tak kita katakan bahawa golongan sunnah ni dia tak nak buat kerja, tak nak buat usaha, tapi makan hasil orang lain? Soalan untuk saya ke untuk okay, baik, terima kasih kepada saudara Masri yang bertanya tadi. Kita nak perhatikan perkara ni di zaman pemberontakan ataupun di zaman kekalutan Osman, di zaman Osman dan Ali radhiyallahu anhu, khususnya di zaman Ali. Ya, kita akan perhatikan sebenarnya mazhab ada tiga. Sama ada yang membantu menyokong pemerintah, ataupun yang memerontak ataupun melawan, ataupun yang duduk berdiam diri. Jadi adakah boleh kita nak mengatakan Ibnu Umar opportunis? Boleh? Berani nak kata gitu? Saya tak berani lah, kan? Jadi dengan itu saya mengambil itu untuk diaplikasikan di zaman kita. Kan kita cuba ambil yang turas kita dan dia kita tajdidkan lah. Sekarang ni insya-Allah. Kalau kita perhatikan perkara itu, kenapa kita kena tengok kenapa dia tak nak ikut terserta dalam pemberontakan. Kan idza urifa sabab batalan ajab, sekiranya diketahui sebab, hilang keajaiban, hilang kepelikan. Pepatah Arab mengatakan demikian. Jadi kenapa mereka tak nak memberontak? Kerana mereka menganggap pemberontakan adalah satu ciri-ciri khawarij. Jadi mereka tidak memberontak. Okey, dan mungkin ada di sebahagian di kalangan sunnah juga, mungkin ada di sebahagian daripada mereka yang memberontak masuk juga di situ atas rasa ini adalah usaha yang nampak peratusan yang lebih besar akan membawa kepada kemenangan. Okey, mungkin begitu. Tak apa pun yang berlaku, kalau ikutkan kepada ketaatan, yang perlu ditaati adalah pemerintah semasa. Pemerintah semasa. Okey, kita tak boleh taat kepada pemerintah yang sebelum ini. Okey, kalau adalah polisi yang dibuat walaupun parti yang sama, polisi yang dibuat oleh pemerintah sebelum ini, datang pemerintah yang baru, dia hancurkan terus polisi itu, dia buat polisi baru, kita nak taat pada siapa? Kita taat pada yang baru. Tiba-tibalah keluar, katalah kalau kita buat satu contoh yang mungkin takkan berlaku lah, iaitu lampu merah diubah kepada lampu hijau. Mana merah artinya jalan. Boleh tak kita nak ikut yang lama juga? Tak boleh, kita dah kena berubah dah di situ. Okey. Jadi mengatakan golongan itu sebagai opportunis, saya tidak setuju. Kerana sebenarnya itu adalah salah satu mazhab, okay, yang boleh dibuat, okay, yang dibenarkan, iaitu kita inhiyadi, kita mengasingkan diri. Boleh juga begitu, tidak ada masalah. Ya. Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Ustaz.
Dr. Fadlan ni. Cumanya dalam kes Ali tu ada sikit perbezaan lah. Sebabnya pemerintah Tuan Ali yang menentang Ali ialah isunya sangat ijtihadi. Isunya ialah isu Osman. Pada zat pemerintahan Ali sendiri dia tak zalim. Ali tak zalim. Tapi mereka tak puas hati dengan kes sebelum ni yang dia anggap bagi mereka tak melaksanakan satu tanggungjawab, iaitu menunaikan hak qisas. Itu isunya. Jadi sahabat keliru dan ada lebih kurang 40 sahabat yang terlibat, yang lain tak terlibat. Jadi tapi dalam isu mengubah pemerintah yang zalim, yang mana bila diubah pula cara lain. Dulu ubahnya perang, membabitkan senjata. Tapi ubah sekarang tak babit senjata, pergi kata saya tak setuju awak zalim. Satu pihak kata kita tak mau kata yang tu. Satu pihak kata kami nak pergi kata ni zalim. Kita boleh pilih nak duduk di mana. Satu pihak kata tak boleh kata. Itu lain. Itu mempertahankan sistem yang zalim, mempertahankan pemerintah yang zalim. Saya berpendapat dalam hal ini, saya cadang pada sahabat-sahabat sekalian, kita kena kata pada pemerintah yang zalim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Sama ada dengan tulisan, perkataan, kita kena kata. An-Nawawi, surat menyurat dia disebarkan. Tahu bagaimana orang boleh tulis tentang apa yang Nawawi kata pada pemerintah zaman dia. Kena maklum perkataan Nawawi. Dan selain daripadanya juga, kita kena kata pada pemerintah. Sama ada kita kata dalam bentuk, saya bukan kata pemerintah tu mesti pemerintah sekarang, tapi dalam konteks mungkin saudara bersetuju dengan pemerintah sekarang kata adil, saya tak ada masalah. Tapi kita tak boleh kata pemerintah macam mana zalim pun kita kena diam. Kita ada Hafidh al-Assad, sangat zalim di Syria, membunuh orang, membunuh. Kalau kita sampai ke peringkat itu, tiba-tiba muncul golongan agama kata kita tak boleh. Sebab itu saya setuju dengan Adnan Ar-Umur bahawasanya boleh untuk mengkritik mereka. Rakyat tak keluar pun membawa sebatang senjata pun di Mesir. Yang buat tu perompak-perompak tu cerita lain, tapi mereka keluar menuntut perkara yang betul, menuntut supaya berlaku perubahan. Berapa lama rejim Husni Mubarak telah menghalang untuk bantuan sampai ke umat Islam di Palestin. Dengan jatuhnya kerajaan ini, sekarang boleh berhubung antara umat Islam Palestin dan Mesir. Nak dibandingkan dengan mempertahankan Husni Mubarak, mempertahankan mudarat baqa' Husni Mubarak itu dengan mudarat demonstrasi itu, mudarat kekalnya Husni Mubarak jauh lebih bahaya daripada mudarat demonstrasi. Dan para fuqaha, hatta Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, semuanya jika sekiranya boleh dijatuhkan pemerintah tanpa memberikan mudarat yang lebih besar, maka dia boleh jatuhkan. Dalam negara sekarang, kita jatuhkan pemerintah dalam cara undi. Saya tetap tak setuju keluar memerangi pemerintah, melakukan kehancuran harta amda awam, semua kita tentang. Tapi nak mengubah pemerintah boleh. Sama ada anda ubah melalui undi, boleh ubah. Bukan kita mesti. Saya sendiri, saya ingat Ustaz Fadlan tentu tak turun dah bersih. Dan saya pun tentu mungkin tak turun je bersih kan, buat bersih di rumah ya kan. Tetapi sekurang-kurangnya jika kita tak mampu dengan tenaga, kita mungkin tak, kita nasihat orang yang bersih, jangan buat rusuhan, saya setuju. Jangan musnahkan harta benda awam, kita setuju. Tapi kita jangan katakan dengan rakyat, awak diam dan sabarlah apa yang berlaku ni. Kalau kita kata diam dan sabar, sistem sekarang tak boleh berjalan. Nak pi masuk pilihan raya, bila nak kempen pilihan raya, saya tak boleh nak bagi tahu saudara-saudara kena mengundi parti saya ini ataupun kena mengundi parti ini disebabkan kerana kita nak mengatasi masalah sekian-sekian. Saya tak boleh bagi tahu. Jadi zaman berubah, keadaan berubah, keperluan nas berubah. Saya harapkan kita juga akan melihat perspektif perubahan itu. Saya terima kasih, saya tak ada beza banyaklah hal ni. Ustaz Fadlan saya faham maksud dia kan. Bahawasanya bila saya setuju tadi, sebenarnya bukanlah bila macam Ustaz Fadlan katalah, bila dah bini mati, nikah lain lah kan.
Bila kerajaan nak kita sokong tu jatuh, pergi kerajaan lain lah kan. Macam tu Ustaz Ulan kan. Jadi saya kira okey lah benda tu kan. Takkanlah kata aku duk tunggu hak mati Sabariah tu juga kan. So, tapi opportunist pun saya rasa kadang-kadang kita kena lihat juga gambaran. Saya sebut sikit fungsi BIP lah, siapa nak bayar benda ni. Dulu kita lihat, tadi saya suka soalan Masri. Cuba kita lihat, apa perasaan kita dengan perbuatan Amerika sekarang? Kuat sikit kuasai negeri orang, kuat sikit kuasai negeri orang, kuat sikit kuasai negeri orang. Orang benci, orang kata ini penjajah. Amerika cuba jajah negeri orang. Tapi kalau saudara pergi mengajar fiqh, bagi tahu bila kerajaan Islam kuat, dia mesti memerangi dan menawan negeri sebelah untuk melakukan futuhat Islamiah. Maka orang akan faham sama macam mana mereka buat. Walaupun kita cuba justifikasikan. Sebab setelah berlaku persepadanan negara, kan, negara suruh ada sempadan, dan ada kedaulatan, ada bendera yang lain, ada persetujuan yang lain di peringkat internasional, kita mesti berinteraksi dengan interaksi yang baru. Tak boleh kita, kalau kita benar-benar golongan Islam ni menguasai Malaysia, selepas kita kuat, kita akan menawan Thailand, lepas tu membuka menawan Burma dan selatan Filipina. Saya ingat perkara ini kita akan ada dimensi baru disebabkan realiti politik yang baru. Maka sebab itu saya tetap kata politik berdasarkan maslahah. Ini Taliban telah try buat dan mereka tumbang. Mereka tumbang. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, diskusi yang conversation yang begitu alhamdulillah hangat sekali. Tetapi kita nak sangat lagi banyak actually. Dan kita actually harap style CSC ini lebih fokus pada satu individu, satu pembentang, dan yang lain interrogator lah if possible. Kalau dua orang dia kocakkan sikit. Biasanya Ustaz Adlan dia satu orang akan membentang dan orang lain akan menginterogasikan dia, macam kata seseorang. Seorang champion, seorang ilmuwan tidak takut apabila orang nak check idea dia betul atau tidak. Dia tidak takut sebab yang benar tetap benar, tak saya kata ya. Dan ya, alhamdulillah ada perbezaan pendapat di sini, dan saya sendiri ada pengalaman peribadi tentang perbezaan pendapat yang teruk dalam keluarga politik. Ayah saya orang kuat BN, mak saya orang kuat DAP since 60-an. Dan bayangkanlah saya kena memilih. Dan akhirnya saya memilih untuk menyokong ayah saya. Dan sampai sekarang. Dan tetapi apabila mak saya minta saya drive dia untuk berdemonstrasi dengan DAP semua, saya drive juga, orang BN bawa. My mother, no, really, orang limbu siap, I drive juga, ikut juga ya. And itu dia lah. And insyaAllah kita hopefully kita akan ada lagi sesi-sesi yang banyak begitu. Dan kita mengajak, sebenarnya sangat susah untuk menjemput orang datang, apabila kata kita akan interrogator, akan interogasikan idea you akan takut dok. Ustaz biasa akan takut, apa ni nak cabar saya ke? Nak cabar. Bukan nak cabar ilmu, kita sama-sama nak cari kebenaran. And kita harap nak organize lebih banyak CIC lagi. And kalau siapa-siapa ustaz yang idea yang cemerlang, gemilang, cuba ke depan and kita belajar. Seorang ustaz kena sabar, jangan marah. Bila orang tak setuju dengan kita, jangan cepat marah, jangan cepat melenting lah. Itu tanda dia seorang ustaz, bukan sekadar ilmu tinggi. Jadi interogasi ini atau style PhD, YY ini ya, sangat penting untuk melatih diri akhlak seorang ustaz juga. Dan saya, sebelum saya akhiri, give me one more minute untuk mempromosikan my own TV program. I hope kita telah cuba sedaya upaya untuk membawa bangsa lain kepada Islam juga. Bukan saja satu bangsa. Seperti dalam masyarakat majlis ni, kita melihat hanya satu bangsa, mainly. How about bangsa Chinese Muslim? How about Indian Muslim? How about Eurasian Muslim? How about Iban Muslim? How about Kadazan Muslim? So alhamdulillah, we have created, Persatuan Darul Fitrah have created dengan kerjasama TV Al-Hijrah, a TV program called Studio Mu'alaf. And kita banyak guna juga puisi-puisi Dr. Asri yang lagukan dia di dalam Studio Mu'alaf itu. And terdiri daripada berbagai-bagai jenis bangsa, and all of them Muslims, menceritakan what Islam mean to them.
And I hope you support our program. Saturday 10:30 malam. Tonight 10:30 malam. Repeat Sunday 3 PM. TV Al-Hijrah 114 Astro ada. Channel biasa pun ada, tapi you kena carilah. I don't know how to cari. Astro paling senang. And help us to bagi satu gambaran kepada dunia luar mengikut aksen lah. Orang yang memeluk Islam di Malaysia since merdeka sampai sekarang is only 1%. Menurut aksen, I got this figure from Shakiri, and 1% man, more than 50 years. So it's time to bawa bangsa-bangsa lain datang kepada jemaah kita, kepada Islam itu sendiri. It's time lah. This is the time. Jadi apa yang kita nak ucapkan sama demonstrasi berjaya atau tidak, we must think of the non-Muslim perspective, because they are watching us. Kalau kita kata demonstrasi itu haram, demonstrasi itu halal kan, think of the perception of non-Muslim. Don't think of dalil sahaja tau. So kita kena jaga dia orang juga tau. Kalau mereka salah faham dari Islam, you have to wait another 50 years 1% masuk Islam. Tak cukup macam tu. Malaysia, we need the non-Muslims together and live together, insyaAllah. Thank you very much, and serahkan kepada pengurusi untuk